Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, jadi hari ini saya nak sambung lagi pelajaran kita berkenaan dengan fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, kalau kelas yang lepas kita dah belajar apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan kuadratik, kan? Kalau kamu ingat, kalau kamu mesti ingat ungkapan kuadratik bentuk dia adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ini adalah ungkapan kuadratik sebab dia mempunyai pemboleh ubah yang mana kuasa tertingginya ialah 2. Manakala a dan b ini adalah perkali, c ini adalah dia punya pemalar dia. Okey. Jadi yang kita akan belajar hari ini ialah mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Jadi apa yang cikgu akan sentuh hari ini adalah berkenaan dengan ciri-ciri. Ciri-ciri fungsi kuadratik. Okey, kita tengok di sini. Okey, apakah perbezaan di antara ungkapan kuadratik dan fungsi kuadratik? Ada dua perkataan di depan ni. Yang pertama ungkapan, yang kedua adalah fungsi. Ungkapan yang ni. Ini ungkapan. Bentuk dia ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ini namanya ungkapan. Kalau fungsi kuadratik, dia ada beza sikit. Dia ada tambahan sikit. Okay, tengok sini . Ni. Kalau fungsi kuadratik, bentuk dia macam ni. Di depan dia ada fx. Oleh kerana dia ada fx di depan ni, maka kita panggil dia fungsi kuadratik. Senang je nak bezakan antara ungkapan dengan fungsi kuadratik. Kalau ungkapan bentuk dia begini saja. Tapi kalau fungsi kuadratik, di depan ungkapan tu ada fx. Dan selepas tu ada sama dengan. Itu beza antara fungsi dan ungkapan kuadratik. Okey. Kalau kamu ingat, bentuk bagi kuadratik ada dua. Satu bentuk n dan satu lagi bentuk u. Ini bentuk u. Ini bentuk n. Okey. Yang menentukan suatu fungsi kuadratik tu berbentuk u atau berbentuk n. Okey, tengok sini. Kita perhatikan dia punya julat dia. Ini kita panggil julat ni. Julat dia. Julat. Okey. Julat ni maksudnya dia ada tanda macam ketak samaan tu. Okey dah. Okey, sekiranya nilai a dalam fungsi kuadratik ini, nilai a ni, sekiranya nilai a dia lebih besar daripada kosong. Maksudnya nilainya positif lah. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, kan? Itu maksudnya a lebih besar daripada kosong. Kalau a lebih besar daripada kosong, maka bentuk dia akan jadi bentuk u. Okey. Sekiranya nilai a dia ataupun julat bagi nilai a dia kurang daripada kosong. Bila kurang ni maksudnya dia bernilai negatif. Mungkin negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Maka bentuk fungsi kuadratik itu akan jadi bentuk n. Okey. Difaham ? Jadi yang menentukan bentuk u dan juga bentuk n ni adalah nilai a dia. Bukan nilai b, bukan nilai c. Yang menentukan bentuk u dan bentuk n ni adalah nilai a dia. Kalau a lebih besar dari kosong, dia akan jadi bentuk u. Kalau a-nya kurang daripada kosong, dia akan jadi bentuk n. Mudah saja. Okey. Cuba lihat sini pula. Okey. Apakah titik maksimum dan titik minimum? Okey, ini graf berbentuk n. Okey, kalau berbentuk n macam kita naik bukit lah. Okey, bila kita naik bukit, daripada bawah ni kita naik sampai di atas, ni kita panggil puncak. Maksudnya kita berada di tempat yang tertinggi sekali. Okey. Kemudian kita akan turun semula ke bawah. Okey, jadi di atas ni, maksudnya adalah dia punya titik maksimum dia. Dia punya titik maksimum dia. Ni, titik maksimum. Okey. Jadi yang mempunyai titik maksimum ni adalah graf yang berbentuk n. Kan? Dia mempunyai titik maksimum. Okey, macam mana pula kalau graf dia berbentuk u? Macam ni. U ni macam kita turun ke dalam suatu lembah lah. Kita turun kan sampai di bawah, kemudian kita naik balik ke atas. Okey. Jadi yang di bawah sekali ni kita tak boleh panggil dia titik maksimum sebab dia berada di bawah. Maka di bawah ni kita panggil dia titik
minimum. Okey. Kalau graf berbentuk N, dia mempunyai titik maksimum. Kalau graf berbentuk U, dia mempunyai titik minimum. Okey, faham? Okey, jadi ini adalah dia punya koordinat bagi titik maksimum, dan ini adalah koordinat bagi titik minimum yang kita baca daripada Satah Cartesian ni. Okey. Kemudian kita lihat pula yang seterusnya. Apakah paksi simetri bagi fungsi kuadratik? Okey, paksi simetri ni kamu dah pernah belajar dulu masa sekolah rendah pun dah belajar dah, kan? Kalau suatu bentuk, kan, kita nak bahagi kepada dua bahagian yang sama besar. Contohnya kalau kita ada bentuk macam ni. Okey, tengoklah. Betul. Okey. Macam mana kita nak lukis dia punya paksi simetri dia? Mestilah kita akan lukis di tengah ni. Nampak? Kan? Dia akan membahagikan kiri dan kanan ni kepada bentuk yang sama. Kan? Okey. Jadi kalau fungsi kuadratik tu mempunyai bentuk N, okey, maka garisan putus-putus yang kita lukis di tengah ni, ni namanya paksi simetri. Begitu juga kalau graf berbentuk U, kalau kita lukis garisan putus-putus di tengah ni, okay, maka ini adalah merupakan dia punya paksi simetri dia. Okay. Jadi fungsi kuadratik dia mempunyai satu paksi simetri. Kita tak boleh buat macam ni. Kalau melintang, ni bukan paksi simetri. Okay, lah. Okay. Kemudian kalau diberi suatu lukisan, lukisan macam ni, dalam kertas graf kita ada lukis macam ni. Okay, bagaimana kita nak melukis paksi simetri bagi suatu fungsi kuadratik? Okay, jadi bagi soalan yang pertama ni, okay, yang ni dah diberi jawapan dah. Okay, cara nak lukis dia punya paksi simetri dia, okay, kamu lukis satu garisan betul-betul di tengah-tengah. Nampak? Kan? Dan kamu lihat garisan ni dia akan kena dekat paksi X. Ni paksi X. Dia akan kena dekat paksi X. Dan dekat paksi X ni dia akan kena dekat nombor 1. Sebab itulah persamaan paksi simetrinya kita panggil X sama dengan 1. Sebab dia kena paksi X pada nilai 1. Okey, macam mana dengan soalan kedua ni? Okey, sama juga. Kita kena lukis dia punya garisan dia. Okey, kalau saya ambil garisan dia, okey, lukis ni. Nampak? Tu. Kan? Okey. Jadi garisan yang tengah-tengah ni dia akan kena dekat paksi X juga. Dia akan kena paksi X. Kalau saya betulkan sikit. Tu. Okey, dia akan kena dekat paksi X dan dia akan kena dekat nilai negatif 1. Jadi kita akan panggil persamaan dia X juga, tapi sama dengan negatif 1. Macam tu cara dah. Okey. Jadi untuk soalan yang ketiga ni, sama juga. Kamu kena lukis garisan di tengah-tengah ni. Okey. Dan kamu lihat garisan tengah ni, dia akan kena dekat paksi X. Dan cuba perhatikan, dia kena dekat nombor berapa. Kena tulis kat sini. Cuba sini ya. Okey. Jadi cuba rasa setakat tu kita punya nota. Okey, kita pergi kepada latihan. Okey. Jadi untuk latihan, okey, cuba nak kamu lihat praktiskan diri 1.1b. Okey, cuba nak kamu cuba soalan nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Okey. Okey, macam soalan nombor 3 ni, okey, kalau di rumah kamu ada printer yang boleh photostat tu, kamu boleh photostat lah. Ataupun kamu boleh photostat di kedai lah. Okey. Jadi saya nak bincang sikit macam nak buat ni. Okey, untuk soalan yang pertama ni mudah saja. Okey, soalan dia kata tentukan bentuk graf bagi fungsi kuadratik. Okey, bentuk ada dua saja, bentuk U dan juga bentuk N. Okey. Jadi yang menentukan bentuk U dan bentuk N ni adalah nilai A dia. Nilai A kat mana? Di sini. Nilai A dia. Okey. Ni pun nilai A di sini. Okey, jadi kamu boleh tentukan apa bentuk dia berdasarkan nilai A dia. Kalau tak ingat, tengok nota balik. Okey, kemudian untuk soalan nombor 2, okey, tentukan sama ada graf tersebut mempunyai titik maksimum atau titik minimum
berbincang tadi. Okey, tengok balik dalam video tadi. Okey. Okey, dan yang terakhir soalan nombor 3. Okey, tentukan titik maksimum atau titik minimum dan nyatakan persamaan paksi simetri. Okey, kalau untuk paksi simetri tadi saya dah ajak dah. Kan? Paksi simetri macam saya. Okey, untuk paksi simetri ni. Ni paksi simetri, kamu kena lukis garisan di tengah-tengah ni. Garisan di tengah-tengah ni. Okey. Jadi kamu akan tengok dia akan memotong paksi X dan kamu boleh tengok berapa nilai dia akan kena sini. Okey, nampak Okey, itu maksud nak cari paksi simetri. Okey. Kalau nak cari titik maksimum atau titik minimum, okey, kalau graf macam ni, okey, dia mempunyai titik apa? Di bawah ni. Titik minimum. Di tengah ni. Kan dia akan jadi titik minimum. Okey. So kalau kita nak baca titik, ingat balik kamu dah pernah belajar dulu masa menengah rendah. Okey, kita akan baca koordinat dia bermula dengan X. Berapa nilai X ini? 4 kan? Okey, sini kita sambung ke paksi X, nilainya 4. Okey, itu dia 4. Okey. Kemudian nilai Y dia berapa sini? Negatif 15. So, titik minimumnya 4 dan negatif 15. Betul? Sekejap, saya padam. Okey, 4 dan negatif 15. Ni titik minimum dia. Okey. Kalau yang ni titik apa? Titik maksimum. Okey. Dan begitulah untuk soalan C dan juga soalan D. Okey. Boleh Okey, jadi cikgu harap kamu dah boleh selesaikan untuk latihan ni. Jadi kalau ada masalah, okey, boleh mesej dekat cikgu. Okey, sekian, terima kasih.